Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan permohonan daripada Muhyiddin supaya kes ditangguh sebab kepentingan awam yang kuat. Kali ini Muhyiddin pula nak tangguh kes beliau. Apakah kesnya sehingga mau ditangguh lagi, nak tangguh lagi sampai bila barulah diteruskan. Saudara-saudara, bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkata, kes salah guna kuasa dan pengubahan wang haram terhadapnya tidak sepatutnya diteruskan sementara menunggu pelupusan permohonan semakannya atas alasan terdapat kepentingan awam yang kuat. Bagaimanapun, pihak pendakwaan menyanggah permohonan bekas Perdana Menteri itu untuk menangguhkan kesnya di Mahkamah Session Kuala Lumpur sebagai usaha untuk melengahkan kesnya dibicarakan di mahkamah itu. Dua hujah yang bertentangan ini dilihat dalam affidavit yang difailkan bulan ini berhubung permohonan Muhyiddin menangguhkan kesnya di Mahkamah Session sementara menunggu pelupusan permohonan semakannya di Mahkamah Rayuan untuk membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Menurut affidavit Muhyiddin yang difailkan di Mahkamah Session awal bulan ini, ahli Parlimen Pagoh itu menyebut mengenai keadaan istimewa untuk mewajarkan penangguhan kesnya. Dia berkata ini kerana jika Mahkamah Rayuan pada 9 Julai depan membenarkan permohonan semakannya, ia bermakna status untuk dia dilepaskan dan dibebaskan akan dikembalikan. Justru itu terdapat kepentingan awam yang kuat dalam kes saya untuk mewajarkan prosiding di mahkamah yang mulia ini tidak diteruskan sementara pelupusan permohonan semakan tersebut, kata Muhyiddin. Tambah Muhyiddin lagi, permohonan semakan itu melibatkan perkara kepentingan awam. Kerana melibatkan isu sama ada Mahkamah Rayuan hanya mempunyai kuasa untuk mendengar rayuan di mana Mahkamah Tinggi membuat keputusan selepas perbicaraan penuh. Pengerusi Perikatan Nasional itu merujuk kepada keputusan Mahkamah Rayuan pada 28 Februari yang membenarkan rayuan pihak pendakwaan untuk mengembalikan semula 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadapnya. Apabila Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 15 Ogos tahun lepas membenarkan permohonan Muhyiddin untuk membatalkan pertuduhan salah guna kuasa, keputusan itu tidak dibuat dalam perbicaraan kerana kes berkenaan belum selesai di Mahkamah Session. Bagaimanapun, dalam affidavit untuk menentang permohonan penangguhan itu, Timbalan Pendakwa Raya Zende Lim Wai Kiong mendakwa Muhyiddin cuba melengahkan kesnya daripada diteruskan di Mahkamah Session. Sebaliknya, permohonan Muhyiddin merupakan satu langkah atau percubaan untuk melengahkan kes ini didengar dan dibicarakan oleh Mahkamah Session yang mulia ini dengan pemfailan permohonan semakan di Mahkamah Rayuan. Walaupun rayuan responden di Mahkamah Rayuan telah diselesaikan pada 28 Februari, kata pendakwa dalam affidavit yang difailkan semalam. Satu komen daripada netizen di ruangan Malaysia Kini tentang isu ini, Purple Mouse 7378 kata, cuba abah kau untuk lambat-lambatkan kes perbicaraan. Cubaan itu, abah kau tak tidur malam bila perbicaraan dimulakan. Sabit kesalahan, penjara dan denda, boleh setempat dengan bosku, kata Purple Mouse. Jadi, nampaknya netizen kurang bersetuju dengan tindakan Muhyiddin memohon supaya ditangguhkan kes beliau itu dengan alasan
kepentingan awam yang kuat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Wow, ini satu laporan paling luar biasa yang pastinya akan membuat walaun Perikatan Nasional terlompat. Bukan biasa-biasa. Menurut laporan ini, bukan biasa-biasa. Anthony Lok ke Arab Saudi bincang bina terminal khas jemaah haji. Saudara-saudara sekalian, Anthony Lok yang kita ketahui adalah daripada parti DAP yang seringkali dikatakan pelbagai cemuhan, terutamanya daripada pembangkang dan walaun. Tapi apa yang dibuat oleh Anthony Lok benar-benar mengejutkan. Sehingga ada netizen kata, Anthony Lok daripada DAP pula yang membincang membina terminal khas jemaah haji Malaysia. Tapi ada menteri tu, ada seorang tu, duta dilantik bertaraf menteri, macam tiada pula bincang benda-benda ni, kata netizen. Jadi nak dibandingkan, kata mereka, mana lebih elok, mana lebih baik, terpulanglah pada anda. Anda jawablah sendiri. Tapi ini bukan biasa-biasa. Anthony Lok ke Arab Saudi, bincang bina terminal khas jemaah haji. Menteri Pengangkutan Malaysia, Anthony Lok, berbincang dengan Arab Saudi untuk membina satu terminal khas untuk jemaah haji dan umrah di Kuala Lumpur. Beliau berkata, langkah itu dapat membantu melancarkan penerbangan ke Jeddah atau tempat lain di Arab Saudi dengan cara pelepasan immigration negara itu dibuat di Kuala Lumpur sebelum bertolak. Menurutnya, fokus utama dalam perbincangan tersebut termasuk menyediakan kemudahan tambahan kepada jemaah umrah Malaysia. Saya bangkitkan semasa perjumpaan bersama dengan Menteri Pengangkutan Arab Saudi, yaitu untuk membina terminal khas di Kuala Lumpur bagi menguruskan haji dan umrah, kata beliau. Kita juga sedang berbincang dengan pihak kerajaan Arab Saudi untuk menambah penerbangan tambahan semasa musim haji, supaya ini dapat memudahkan pergerakan haji dari Kuala Lumpur, Malaysia ke Arab Saudi, katanya dalam hantaran video di Facebook miliknya. Tambah Anthony Lok lagi, dengan pembinaan terminal khas tersebut, kerajaan Malaysia berharap pelepasan immigration Arab Saudi diperluaskan kepada jemaah umrah setiap tahun. Ujarnya, perkara tersebut diharap dapat direalisasikan dengan kadar segera bagi membantu jemaah dari Malaysia. Kemudahan ini juga membantu penerbangan yang datang dari Jeddah atau tempat-tempat lain di Arab Saudi, di mana pelepasan immigration Arab Saudi dapat dibuat di Kuala Lumpur sebelum bertolak ke Tanah Suci. Kita berharap perkara ini dapat direalisasikan segera, kata Anthony Lok lagi. Saudara-saudara sekalian, tindakan Anthony Lok ini pastinya menarik perhatian ramai orang yang ada di Malaysia, khususnya bagi mereka yang mahu menunaikan haji, mahupun bagi mereka yang seringkali melihat DAP itu sebagai satu yang jauh daripada apa yang mereka fikirkan. Jadi sebenarnya Anthony Lok bukan biasa-biasa, sehingga membincangkan membina terminal khas jemaah haji. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, Anwar Ibrahim checkmatekan Perikatan Nasional pembangkang. Apabila Anwar Ibrahim bertanya satu soalan yang sukar dijawab oleh mereka. Anwar Ibrahim kata, adakah Perikatan Nasional mahu terus subsidi orang kaya, warga asing? Penyasaran subsidi diesel bukanlah bertujuan untuk menyusahkan rakyat. Sebaliknya ditujukan kepada golongan kaya dan warga asing yang telah lama menikmati subsidi daripada bahan bakar berkenaan
kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim bertanya, kenapa Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin sibuk pula menentang penyesaran subsidi? Dia nak pertahankan siapa? Kata Anwar Ibrahim. Kita tekankan penyesaran subsidi ini untuk menarik subsidi dari golongan kaya dan warga asing. Jadi, persoalan sekali lagi daripada Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, ialah siapa atau dia ataupun Hamzah Zainuddin nak pertahankan siapa? Siapa yang cuba dipertahankan? Adakah Perikatan Nasional mahu terus subsidi orang kaya dan warga asing? Persoalan daripada Anwar Ibrahim ini, persoalan yang patut dijawab dengan segera oleh Perikatan Nasional. Kata Anwar Ibrahim lagi, diesel tidak digunakan majoriti rakyat dan bagi golongan terkait seperti pemandu teksi, peniaga kecil, nelayan, semua diberi pengecualian dan bantuan untuk menampung kenaikan kos itu. Katanya membidas kenyataan Hamzah yang mengkritik penyesaran subsidi itu. Beliau berkata, syarikat-syarikat besar pula dipantau bagi membendung kenaikan harga barang dan perkhidmatan. Adakah Perikatan Nasional PN akan terus memberi subsidi kepada orang kaya dan warga asing jika mereka berkuasa? Jawab itu dulu, kata Anwar Ibrahim. Persoalan ini patut dihadam oleh semua orang dan difahami dengan mendalam daripada semua orang. Itulah yang akan menggusarkan rakyat, katanya kepada wartawan Malaysia kini pada sidang media bagi mengakhiri siri lawatan ke Jepun hari ini. Media baru-baru ini melaporkan Hamzah mendakwa pengumuman Anwar Ibrahim menimbulkan rasa kurang senang orang ramai serta gagal menyatakan secara tepat bila subsidi akan dihapuskan. Anwar berkata, secara prosedur, lazimnya Perdana Menteri akan mengumumkan dasar dan menteri berkaitan akan memberikan butiran dan tindakan susulan. Kata Anwar Ibrahim, Hamzah Zainuddin pernah jadi menteri. Tapi kenapa pula dia tanya soalan seperti itu? Benda ini dilakukan sejak sebelum merdeka, kata Perdana Menteri. Jadi, adakah itu sekadar satu retorik atau sekadar bertanya tapi sudah tahu? Malu-malu bertanya tapi sebenarnya sudah tahu. Selasa lepas, Anwar Ibrahim mengumumkan jemaah menteri bersetuju untuk melaksanakan penyesaran subsidi ke atas diesel yang melibatkan pengguna di Semenanjung, dan subsidi itu melibatkan 10 jenis kenderaan pengangkutan awam dan 23 jenis kenderaan pengangkutan barangan di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi. Penyesaran bersubsidi diesel itu bagaimanapun tidak melibatkan pengguna di Sabah dan Sarawak. Ada beberapa komen daripada netizen di ruangan Malaysia kini, ialah apabila beberapa orang juga turut bersetuju bahawa ini sajakah level pembangkang yang ada, terang dan jelas buat yang kaya dan warga asing, itu sangat senang difahami, kata netizen Mr. Sakau. Beliau membidas kenyataan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, iaitu Mr. Sakau kata ini sajakah level pembangkang yang ada. Terang dan jelas pun penerangan daripada Anwar Ibrahim. Subsidi itu ataupun terang dan jelas apa yang dinyatakan adalah buat untuk orang kaya dan warga asing. Bukan susah pun untuk difahami. Tapi biasalah ada orang yang sengaja untuk tak mau faham dijadikan bahan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi.